Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita baca kitab penuhanan Jesus, bagaimana falsafah dan batiniah berperanan ke atasnya. Bagaimanakah falsafah, pemikiran falsafah dan batiniah, mai rohani kuat-kuat ni tak? Batiniah yang berperanan ke atas penuhanan Jesus. Aura-aura dalaman ni sehingga dia berasa bersatu dengan alam wahdatul wujud. Konsep macam Nur Muhammad lah sekali. Nur Jesus jadi Tuhan. Jesus ni inkarnasi, penjemahan Tuhan dalam Jesus dia. Serupa dengan sufi-sufi tarikat yang pelik-pelik tu lah. Oleh Ustaz Amirul Ashraf Fazil dan Ustaz Ahmad Ikram Muhammad Nur. Benda ni kita nak belajar supaya kita faham. Hak Kristian itu satu perkara lah. Satu lagi masalah orang Islam yang berlaku ni. Yang mengaku Islam tapi mereka ada konsep wahdatul wujud Nur Muhammad. Dan sekali jadilah macam ajaran sesat, ajaran sihat lah, macam-macam. Bukan ajaran sihat tu yang baru. Sebelum ni berbanyak makna lah. Dia akan pergi pada situ macam Ayub Pin lah. Sebelum jadi Ayub Pin tu dia pun zikir cara tarekat juga. Nah dah. Last sekali mengaku Nabi, lepas tu mengaku Tuhan. Begitulah last sekali. Dia ada amalan itulah tapa dia dah. Uzlah dia dah. Jadi dia tapa dia iktikah cara dia lah. Menyebabkan dia telah melampau sehingga merasa jadi Tuhan. Okay, sekarang ni kita masuk bab ketujuh ni. Itu aliran gereja moden yang menolak Jesus sebagai Tuhan. Jadi Kristian pun ada. Di kalangan Kristian tolak Nabi Isa tu sebagai Tuhan. Siapa dia dan sebab apa, bagaimana mereka fikir, macam mana mereka rasa pelik, tak boleh terima lah ajaran Nabi Isa tu Tuhan, dan kena Tuhan pula kena korbankan diri di tiang salib, palang salib lah. Pelik lah. Huruf T je palang salib. Sebab nak apa dosa keturunan warisnya, pelik lah. Kenapa sampai ke tahap mesti bunuh diri Tuhan, kena bunuh nak? Pelik ke? Tapi tolong macam tu pun orang boleh boleh dipropagandakan. Nah, didoktrinkan sampai percaya benda yang tak logik rasa, tak masuk akal. Begitulah orang telah dibius nah. Begitu juga politik ke apa dah. Geng dia tipu rakyat beri ke projek ke tanah pada Cina mana ke, token Cina tanah besar, Cina komunis. Tak ada masalah apa dah, tapi orang lain tuduh dia api. Begitulah masalah yang berlaku kerana didoktrinkan. Begitu juga didoktrinkan Trinity ni lah. Benda tak logik pun kerana ada dasar daripada falsafah tu, dan dia main perasaan lah. Main perasaan sehingga orang tu berasa di propagandakan, dia dimainkan perasaan sehingga buta, jadi buta dah. Tu kalau Kristian lah, love, cinta. Saya ingat di Jepun pun, orang Jepun Kristian mari dakwah saya. Dah. Jadi dia sebut tu lah. Dah. Gapo bahasa Jepun saya tak ingat dah. Love tu gapo panggil dah. Aiste kalau Jepun gak koi suruh kau dah. Macam mana dah. Jadi ai lah cinta ni, love ni menyebabkan jadi buta dah. Begitu juga Syiah ni yang bunuh Sayyidina Hussein tu, cucu Nabi, memang betul-betul Syiah. Memang banyak bukti-bukti yang menunjukkan Syiah lah pembunuh Sayyidina Hussein, bukan tentera Yazid ke apa. Tak ada kaitan sikit apa. Memang Syiah bunuh. Tapi mereka telah main perasaan orang Syiah ni, masyarakat awam ni. Mereka telah buat cerita, buat syair, buat macam-macam, menangis-nangis kata tubuh ke apa. Last sekali, itu dah orang lain lah. Dia bagi projek ke China. Tapi itu dah orang lain gadai ke China. Begitulah pokok ni. Dia je buat. Itu dah orang lain lah. Kristian Syiah ni dia yang bunuh Sayyidina Hussein, cucu Nabi SAW. Hussein radhiyallahu, dia yang bunuh, tapi itu dah orang lain. Tuduh ahli sunnah. Tuduh ketentera Yazid. Tuduh Yazid. Itu bohong lah kau dah. Itu kita kena ingat lah. Jangan mudah tertipu dah. Kita jangan terima selapis. Macam di Yaman ni. Contohnya Yaman nak tolong Palestin. Tu bohong juga. Berlawak fikir logik lah. Yaman ni bawah ada Arab Saudi lagi, ada laut lagi. Bukan mudah-mudahnya nak pergi.
sokong berlakon propaganda lah. Dia kena lalu banyak tempat lagi. Ni tunjuk gambar dia jalan kaki. Nak pergi mana jalan kaki? Naik kapal nak pergi mana? Tanpa kuasa dia boleh lah. Kuasa laut orang lain. Nak sampai nak bom ke orang lain. Benda tu percaya tak? Dia sekadar propaganda. Dia bunuh ahli sunnah wal jamaah sunni banyak ramai. Mana Syiah Houthi di Yaman. Jadi kita kena fikir. Apa-apa makna-makna kena tapih. Kena fikir. Kita apalah kita baca dah. Aliran gereja moden yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Kesan perdebatan mengenai penuhanan Yesus. Ini tidak terhenti dengan persidangan yang telah dilakukan sebelum ini. Dah dinisia dah. Bukan berhenti pun dah. Kerana idea menolak ketuhanan Yesus di kalangan penganut Kristian sendiri tidak pernah menemui jalan penyelesaian. Kristian sendiri, penganut dia hak berfikir sikit, kritis sikit, dia akan jadi pemikir. Logik ke tak lah. Dia akan jadilah. Tambah-tambah ada sejarah-sejarah penganiayaan kezaliman yang dilakukan oleh Kristian Kristian yang menuhan Trinity ni kepada Kristian yang menolak Trinity ni. Ini kerana hujah bagi golongan yang menolak ketuhanan Yesus bukanlah hasil dari sangkaan mereka semata-mata, tetapi kerana telaah dan daripada kajian mereka terhadap Bible itu sendiri. Kaji Bible ni bercanggah sekali, bukan sekali, banyak sangat. Nabi Isa menyebutkan bahawa Tuhan tu lain dia. Bapa tu lain, dia tu lain. Jadi dia tu bukan Tuhan lah. Dia manusia biasa. Banyak dari Bible peringkat awal lah. John, Yohanes tu. Lain lah Gospel of John tu dah. Tapi sebelum dia tu peringkat awal. Peringkat awal Bible peringkat awal tu pun panggil Injil peringkat awal. Ia nampak keesaan Allah SWT banyak ya. Seperti sejak awal wujudnya aliran Ebionik dari golongan Yahudi Kristian pada abad pertama Masihi lagi dah, yang beriman bahawa Yesus adalah seorang rasul dan bukan Tuhan sama sekali. Setelah itu wujud satu aliran besar yang dikenali sebagai Arianisme yang dibawa oleh seorang tokoh Kristian bernama Saint Arius, yang masih melihat sisi manusia pada Yesus yang tidak setara dengan Tuhan Bapa. Dari situ ia membawa sehingga berlaku peristiwa besar dalam sejarah akidah Kristian dengan berlangsungnya persidangan Nicea pada tahun 325 Masihi. Begitu juga pada abad keempat Masihi, terdapat seorang tokoh Kristian bernama Photinus, meninggal tahun 376 Masihi. Pernah menyuarakan sistem teologinya sendiri yang menurutnya Yesus bukanlah Tuhan dan bukan Logos. Dan bukan Tuhan lah. Yesus bukan Tuhan dan Logos tidak wujud sebelum konsep Yesus. Logos ni benda baru. Benda falsafah masuk dalam kitab Bible dah. Benda itu tidak wujud dalam ajaran Kristian yang awal. Kerana menurut Photinus, Logos hanyalah cara manifestasi Bapa. Oleh itu dia menafikan pra-kewujudan Kristus dan menolak konsep inkarnasi Tuhan ke dalam tubuh Yesus. Inkarnasi ni dalam Hindu banyak dah. Falsafah Hindu banyak, jadi falsafah Yunani pun ada inkarnasinya. Jadi masuk ke dalam Kristian. Jadi tolak. Polemik ini tidak terhenti pada zaman Kristian klasik saja, malah ia turut diperjuangkan sehinggalah ke hari ini pun oleh aliran-aliran Kristian yang lain. Dalam bab ini akan disenaraikan aliran-aliran Kristian moden yang menolak akidah penuhanan Yesus dan menolak konsep Trinity. Jadi ini memang tolak Kristian zaman moden. Bukan zaman dulu, klasik zaman moden yang tolak Nabi Isa sebagai Tuhan. Tuhan anak ke gapo tolak tu. Okey, pertama Unitarian. Pada zaman pertengahan sehingga zaman moden ini, idea penentangan penuhanan Yesus tetap muncul di kalangan sebahagian penganut Kristian yang berusaha untuk memahami ajaran Bible dengan semurni mungkin. Kita kan kembali Al-Quran dan Sunnah. Zaman kita ni setengah tuduh habis, setengah kata kaum muda. Sebenarnya orang nak kembali pada Al-Quran Sunnah je. Tak sedap label-label, ni nak tuduh nak label, lepas tu salah faham. Dia banyak membakulkan seseorang tu, padahal orang tu ingin kembali kepada sedekat-dekat kebenaran semampu yang boleh. Jadi begitu juga pokok Kristian ni, dia bukan dengar Tok Guru saja. Dia akan fikir, betul Tok Guru cerita ni nak. Jadi dia kritis. Anak murid yang kritis dia akan jadi baca Bible, tak serupa Tok Guru ni. Takwil jauh daripada Bible yang asal.
Antaranya adalah seorang tokoh bernama Piotr of Gorniatz. Piotr of Gorniatz 1525 hingga 1573 Masihi. Ia lahir di Gorniatz, Poland. Piotr of Gorniatz antara tokoh Kristian yang menentang fahaman Trinity yang diimani oleh Kristian arus perdana pada zamannya. Dia ni tokoh besar juga, lawan lah. Golongan pembaharu dalam Kristian lah. Ada gambar ni tulisan Piotr yang mengkritik fahaman Trinity yang bertajuk mengenai subjek 3 lah. Mengenai subjek 3, tajuk dia lebih kurang lah. Lalu dia menubuhkan satu gerakan yang dikenali sebagai Ecclesia Minor atau Minor Reformed Church of Poland, yang mana lebih dikenali kini sebagai Polish Brethren. Polish Brethren. Gerakan Polish Brethren inilah yang menjadi gerakan yang disokong oleh tokoh-tokoh yang menolak penuhanan Yesus dan konsep Trinity. Jadi dialah pusat yang berpengaruh yang tolak konsep Trinity ni. Pada masa yang sama di Itali, tadi di Poland lah. Di Itali pula terdapat seorang tokoh bernama Faustus Socinus. Tok guru dari Kristian lah. Faustus Socinus yang lahir pada 5 Disember 1539 di Siena di Itali dah. Siena, Itali. Pada zaman remajanya, Faustus Socinus mula menolak doktrin agama Katolik Rom Ortodoks. Yang bodoh lagi. Dia tolak. Ni banyak kelentong Tok guru ni nipu banget. Ini kerana Faustus Socinus membawa adik yang menerima Yesus sebagai pembawa wahyu Tuhan. Dan Yesus adalah seorang manusia semata-mata dan bukanlah Tuhan. Keilahian itu hanyalah melalui jawatannya dan bukannya pada fizikal badannya. Oleh itu, Faustus Socinus secara jelas menolak doktrin Trinity yang menjadi pegangan arus perdana pada ketika itu. Ada gambar ni, ilustrasi Faustus Socinus. Dia dikecam oleh Inquisisi, serangan oleh gereja Katolik terhadap gerakan dianggap menyeleweng. Jadi dikira sesat lah oleh Inquisisi ni. Dia Itali kan Rom Barat yang pusat gereja tu. Jadi dia ni dikecam oleh Inquisisi, serangan oleh gereja Katolik terhadap gerakan dianggap menyeleweng lah, Inquisisi dah, pada tahun 1559. Dan Faustus Socinus mula mencari perlindungan sehingga 1562 di Zurich. Mana lagi dah? Di mana Zurich ni? Semai ke apa dah lah. Mana lagi dah. Setelah itu, Faustus Socinus kemudian menetap di Krakow, Poland pula. Di Poland pula. Dia memperolehi pengaruh yang dominan dalam gereja reformasi kecil, Poland Brethren tadi lah, yang berpusat di koloni Krakow. Dia menjadi pemimpinnya dan akhirnya menjadi rujukan kepada teologi gerakan Polish Brethren. Jadi dia jadi ketua pula. Jadi daripada Itali. Itali tak bolehlah pusat besar Ortodok ni. Katolik ke? Katolik, gereja Katolik dah. Gereja Katolik di Itali besar. Jadi pajah nak lawan dah. Jadi kuat sana je lagi. Polish Brethren telah diharamkan pada tahun 1958 oleh Sejm di Parlimen Poland. KJS Poland haram Polish Brethren ni. Mereka diperintahkan untuk memeluk aliran Roma Katolik dan atau meninggalkan negara Poland. Siapa kena tinggal negara. Kebanyakan daripada mereka memilih untuk berpindah pergi ke Transylvania dan Holland pula. Mereka menerima gelaran baru yang dikenali meluas sehingga sekarang itu Unitarian. Dipanggil Unitarian sebab tolak Trinity ni. Jadi Unitarian . Okey, lepas setelah zaman pencerahan, Renaissance lah, zaman pencerahannya. Renaissance, gerakan Unitarian ini semakin popular di England dan mula menjadi denominasi rasmi pada tahun 1774. Tahun 1774 disapa ke England di Essex Street Church di London. Essex Street Church di London tahun 1774. Setelah itu disusuli pengiktirafan dari negara-negara lain seperti Jerman dan Amerika. Tersebar pengaruh dia. Gambar gereja Unitarian yang tidak memiliki simbol salib dan patung. Kalau tengok dia Unitarian Church ni di Amerika di mana pun dah. Dia tak ada simbol salib, dia tidak ada simbol patung. Kepercayaan Unitarian terhadap Yesus. Aliran Unitarian percaya bahawa agama Kristian aliran arus perdana ni lah berpegang pada Trinity tu. Tidak berpegang kepada akidah monoteisme yang ketat.
Malah apa yang mereka imani adalah sebaliknya. Jadi syirik, jadi tolak tauhid lah. Unitarian mendakwa mereka mengimani monoteisme yang murni dengan mengekalkan kepercayaan bahawa Yesus adalah seorang lelaki yang hebat dan Nabi Tuhan. Mungkin juga makhluk ghaib, tetapi Yesus bukanlah Tuhan. Unitarian percaya Yesus tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan dan ajarannya tidak menyokong kewujudan Tuhan secara Trinity. Kalau baca hak Bible Injil hak awal tu dah. Jadi nampak tak ada lah, tak nampak unsur ketuhanan itu dah. Dia kena baca hak John dah. Gospel of John. Barulah timbul nampak macam Tuhan dah. Jadi dia tolak lah. Itu pun tak jelas masih boleh takwil lah hak John dah. Walaupun ada unsur falsafah dah. Okay, Church of God General Conference pula dah. COGGC dah. COGGC dah. Church of God General Conference. Salah seorang tokoh Kristian bernama John Winebrenner. John Winebrenner 1797 hingga 1890 dah. 1797 hingga 1890. Pada awalnya dia telah ditahbiskan. Baptiskan. Tahbis, baptis lah. Pada 28 September 1820. Sebagai menteri, tahbis juga benar. Sebagai menteri gereja Reform Jerman. Ditahbiskan, maksud diangkat dia tak. Sebagai menteri gereja Reform Jerman. Akan tetapi John Winebrenner mula membawa penafsiran berbeza dengan ajaran Kristian arus perdana dengan menentang fahaman Trinity. Dia naik pakak tu jadi ketua gereja Tok Email bahasa kita lah. Dia pun menentang Trinity dah, fahaman Trinity. Ada gambar lah, ilustrasi wajah John Winebrenner. Lalu dia bergerak di atas gerakan Church of God General Conference, COGGC, dan antara kepercayaannya ialah pertama, mereka hanya beriman dengan konsep satu Tuhan yang merupakan Tuhan Bapa saja. Soalnya Tuhan, tauhid. Yang kedua, Yesus bukan Tuhan. Dia hanyalah anak Tuhan yang tidak setara dengan Tuhan. Yesus hanyalah Kristus dan Mesias. Tuhan yang dilahirkan dari rahim ibunya yang merupakan anak dara Mary dan menjadi perantaraan antara manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, percaya bahawa Roh Kudus adalah kuasa Tuhan. Yang keempat, kedatangan Kristus kali kedua akhir zaman yang hampir. Yang ada percaya juga. Macam kita orang Islam lah. Kristus ni akan bangkit, Nabi Isa akan mari mula lah Nabi Dajjal. Okey, gambar logo Church of God General Conference, COGGC ni yang bersimbolkan nombor 1. Jadi ada simbol itu nombor 1. Mewakili kepercayaan satu Tuhan di sisi mereka. Tak ada Trinity ke apa nak. Satu je Tuhan. Tu yang kedua dah. COGGC, Church of God General Conference. Pertama, Unitarian. Yang kedua, Church of God General Conference, COGGC. Yang ketiga pula ada Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witnesses adalah aliran yang mendakwa mereka adalah ajaran Kristian yang sebenar. Lihat website Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witnesses Christians, www.jw.org. Jadi dia kata dia lah Kristian yang sebenar. Mereka juga aktif melakukan usaha misioneri ke seluruh dunia. Pendakwah lah, dakwah seluruh dunia. Aliran ini juga sangat kontroversi bagi pihak Kristian arus perdana. Jika ajaran sesat lah. Mereka seringkali dituduh sesat dan bukan lagi sebahagian dalam agama Kristian oleh majoriti denominasi dalam Kristian. Pada zaman awal gerakan ini, nama bagi Jehovah's Witnesses tidak pernah wujud. Aliran ini bertitik tolak dari abad ke-19 melalui gerakan Adventist di Amerika yang diasaskan oleh Charles Taze Russell 1852 hingga 1916. Dia lah start dia dah. Gerakan Adventist di Amerika oleh Charles Taze Russell. Tercetusnya kepada gerakan ini bermula dari tokoh sebelum Charles Taze Russell lagi, iaitu William Miller lagi. Sebelum dia tok guru dia William Miller, barulah anak murid dia Charles Taze Russell. Jadi pada tahun William Miller ni pada tahun 1782 hingga 1849 lagi ni. Yang merupakan seorang misioneri Kristian. Bukan tok guru lah, tak sempat jumpa, tapi pengaruh dia lah asal dah. Yang merupakan seorang misioneri Kristian Baptis yang memulakan pergerakan denominasi gereja baru dengan membawa idea ramalan bahawa Yesus akan kembali ke dunia pada tahun 1843. Jadi start dengan dia tu, dia kata nak lawan Dajjal ni bisa ni tu kembali ke dunia. Ramalan tersebut telah mendapat perhatian dari kalangan Kristian denominasi Baptis dan aliran gereja yang lain.
Lihat Dick Everett M 1994, William Miller dan and the Advent Crisis, Berrien Springs, Andrew University Press, halaman 97. Ada gambar ni William Miller. Mereka percaya akan dakwaan yang dibawa oleh William Miller. Mereka hanya melihat dan menunggu kejadian itu bakal berlaku. Selain itu, mereka melakukan pengiraan semula dan tarikh kedatangan Yesus ke dunia ditukar pada Mac 1840. Salah teka dah. Salah ramalan Tok Wali ni. Macam kita lah, Syekh Nazir Al-Qubrusi lah. Tarikat Naqsyabandiyah ni. Jadi dia drama tahun 2000 lah. Nabi Yusuf kiamat lah mari. Apa dah jajah mari. Macam-macam lah. Dan sekali tak berlaku apa-apa. Lepas tu 1000 lebih pula. 2023 dah. 2024 dah. Begitulah Tok Wali ni. Dan seterusnya ditunda ke bulan Oktober tahun itu juga. Setarikh itu telah berlalu tanpa berlakunya apa-apa peristiwa seperti yang didakwa. Sebelum kematian William Miller dan kekecewaan terhadap ramalannya pada tahun 1844 yang tidak tepat, terdapat beberapa pengikut yang masih menggerakkan gereja itu walaupun ia telah berpecah belah. Nah, Tok Guru tak betul ni. Frah nunggu dah ada orang keluar lagi. Setelah itu berpecahnya cabang-cabang aliran denominasi di bawah pengaruh Adventist seperti denominasi Advent Christian Church, Seventh Day Adventist dan lain-lain denominasi lah. Aliran mereka ini wujud hasil dari perpecahan idea yang dibawa oleh William Miller ni. Gambar ni Charles Taze Russell ni. Ada gambar janggut putih ni. Hal ini juga memberi pengaruh yang besar kepada Charles Taze Russell. Beliau antara yang sangat aktif dalam perkembangkan idea tersebut sehingga menubuhkan syarikat majalah Watchtower Zion pada tahun 1879. Watchtower Zion pada tahun 1879. Khusus untuk menjadi media penyebaran ajaran. Dari situ beliau kembangkan idea dan ramalan beliau tersendiri. Beliau pernah meramalkan bahawa kiamat berlaku pada tahun 1914. Lihat artikel Watchtower terbitan Januari 1995. Bab Modern History of Jehovah's Witnesses halaman 14. Perkara itu berlalu dengan begitu saja. Semua nak ambil kerja Tuhan belakang ni. Benda Roy, semuanya pakat mengaku tahu dah. Tok Wali ke boleh baca hati lah, boleh ramal masa depan. Tu perangai orang percaya ni. Ini percaya pada Maula. Ada penipu lah. Setelah itu datangnya tokoh terkemudian bernama Joseph Franklin Rutherford 1899 hingga 1942. Beliau sangat menyanjungi idea dan gagasan dibawa oleh Charles Taze Russell. Beliau penyambung kepada legasi yang dibawa oleh Russell dan beliau mula menamakan gerakan gereja mereka dengan nama Jehovah's Witnesses. Setelah itu aliran ini sangat cepat berkembang terutama di bawah pimpinan oleh tokoh terkemudiannya seperti Nathan Homer Knorr 1905 hingga 1977 ni. Nathan Homer Knorr dan lain-lain lah. Pada hari ini mereka merupakan salah satu agama baru yang sangat pesat berkembang. Pejabat pusat mereka terletak di Brooklyn, New York, Amerika Syarikat. Mereka juga memiliki banyak syarikat penerbitan di seluruh dunia. Dan mereka juga mengedarkan majalah yang terkenal, iaitu The Watchtower dan Awake. Tu hak dia dah. The Watchtower dan Awake secara percuma dah buku dia. Yang ada gambar Nathan Homer Knorr. Okey, kepercayaan terhadap Yesus. Terdapat beberapa kepercayaan Jehovah's Witnesses yang begitu bertentangan dengan aliran Kristian arus perdana. Antaranya mereka tidak percayakan kepada konsep Trinity Tuhan. Seperti mana denominasi Kristian Katolik dan Protestan imaninya. Mereka percaya bahawa Tuhan itu satu, esa dan tidak ada kedua baginya. Lihat John Squash 2004. A Handbook of the Christian Faith, Bethany House, USA, halaman 238. Di dalam laman web rasmi Jehovah's Witnesses, www.jw.org, mereka menyebutkan dalam artikel The Untold Story of Creation, mengatakan bahawa Tuhan adalah satu, menciptakan segala-galanya dan Tuhan tidak boleh menjadi sebahagian daripada ciptaannya. Lainlah, Tuhan itu lain, makhluk lain. Masalah falsafah ni, ia jadi payah fikirlah sekali alam dan Tuhan ni satu. Alam ni serpihan ataupun limpahan zat Tuhan lah. Kalau biasanya dia jadi Nur Muhammad lah. Dia jadi gitu dah falsafah. Dia khoya punya khoya dah.
Mereka juga percaya bahawa Yesus diutuskan ke dunia ini hanyalah sebagai pesuruh Tuhan sahaja atau seorang rasul dengan gelaran Son of God. Gelaran sahaja Son of God tapi dia ni rasul je. Rujuk lihat website Jehovah's Witnesses, Why is Jesus called God's Son? www.jw.org ya. Malah mereka juga tidak beranggapan bahawa Roh Kudus adalah salah satu dari Tuhan. Roh Kudus pun bukan Tuhan. Maksudnya Jibril ke apa bukan Tuhan lah. Lihat Dr. Michael Willett Newhart 2001, Word and Soul, A Psychological, Literary and Cultural Reading of the Fourth Gospel. Liturgical Press USA halaman 107. Lihat Paul and Anderson 2011, The Riddles of the Fourth Gospel and Introduction of John, Fort Press USA halaman 213. Konsep kepercayaan mereka mengenai Tuhan ini hampir sama dengan aliran Unitarian dalam sejarah awal gerakan Kristian. Hampir sama. Okey, habis dah. Ni yang seterusnya dah. Yang keempat dah. Yang ketiga tadi yang ketiga Jehovah's Witnesses. Yang keempat ni Oneness Pentecostalisme. Oneness Pentecostalisme. Bermula pada tahun 1916, segerombolan besar pemimpin aliran Pentakostal di dalam Assemblies of God Amerika mula bersatu hati dalam menegakkan kepercayaan Oneness of God. 1916 ni. Dia ada Assemblies of God lah. Dia kata Oneness of God. Yang ini bertentangan dengan Trinity lah. Dan menegakkan kepercayaan keperluan ritual pembaptisan air atas nama Yesus, yang mana amalan ini kurang diamalkan oleh aliran Protestan yang lain. Beberapa pemimpin gerakan aliran Oneness bertemu di Eureka Springs, Arkansas, dan pada 2 Januari 1917 mereka mula membentuk sebuah organisasi Oneness Pentecostal yang disebut sebagai General Assembly of the Apostolic Assemblies. General Assembly of the Apostolic Assemblies pula bergabung dengan satu gereja lain, iaitu Pentecostal Assemblies of the World, dan menerima kepimpinan J.T. Hayward. Ini ketua dia, J.T. Hayward, seorang Amerika berketurunan Afrika. Orang Amerika tapi keturunan Afrika. Gelak tahu dah. Kumpulan ini mengadakan pertemuan pertama di Eureka Springs pada tahun 1918. Organisasi dari pelbagai kaum ini menggunakan nama Pentecostal Assemblies of the World dan kekal sebagai satu-satunya badan Oneness Pentecostal sehingga akhir tahun 1924. Oneness Pentecostal. Undang-undang Jim Crow di bahagian selatan Amerika serta isu rasisme kebencian kaum telah mengakibatkan banyak pemimpin kulit putih menarik diri dari Pentecostal Assemblies of the World. Masalah gitu pula lah. Perkauman. Dan sekali keluar dah penganut Kristian berbangsa putih ni keluar daripada tu. Mereka tidak mahu terus berada di bawah kepimpinan rakyat Amerika yang berketurunan Afrika Negro lah. Dah. Ketua orang Negro tak mahulah lah. Namun banyak kumpulan kecil tempatan di Amerika Selatan kekal dengan kepimpinan lama sambil berusaha mematuhi undang-undang pemisahan tempatan lah. Okey, pada tahun 1925 terdapat 3 gereja Oneness baru dibentuk, iaitu pertama Apostolic Churches of Jesus Christ. Ini pertama dah. Apostolic Churches of Jesus Christ. Yang kedua, Pentecostal Ministerial Alliance. Yang ketiga, Emmanuel's Church in Jesus Christ. Ada 3 gereja Oneness baru bentuk, iaitu Apostolic Churches of Jesus Christ. Yang kedua, Pentecostal Ministerial Alliance. Yang ketiga, Emmanuel's Church in Jesus Christ. Ada 3 ni. Pada tahun 1925. Manakala pada tahun 1927, usaha dilakukan untuk menyatukan kembali organisasi-organisasi ini, maka telah diadakanlah mesyuarat dalam konvensyen bersama di Guthrie, Oklahoma. Emmanuel's Church in Jesus Christ dalam Apostolic Churches of Jesus Christ bergabung. Jadi, Emmanuel Church dan Apostolic Church ni gabung lah. Mengambil nama Apostolic Church of Jesus Christ. Penggabungan ini menyatukan kira-kira 400 pemimpin Oneness Pentecostal. Manakala pada tahun 1931, sebuah persidangan perpaduan dengan wakil dari 4 organisasi Oneness bertemu di Columbus, Ohio, yang berusaha menyatukan semua Oneness Pentecostal.
Pentecostal Ministerial Alliance memilih untuk bergabung dengan Apostolic Church of Jesus Christ, tetapi syarat penggabungan yang disyadangkan ditolak oleh badan itu. Walaupun begitu, penyatuan antara Apostolic Church of Jesus Christ dan Pentecostal Assemblies of the World telah disempurnakan juga pada bulan November 1931. Badan baru ini mengekalkan nama Pentecostal Assemblies of the World. Pada tahun 1932, Pentecostal Ministerial Alliance mengubah namanya kepada Pentecostal Church. Pentecostal Church diperbadankan untuk mencerminkan struktur organisasinya. Pada tahun 1936, Pentecostal Church diperbadankan memilih untuk melakukan penggabungan dengan Pentecostal Assemblies of Jesus Christ. Pentecostal Assemblies of Jesus Christ. Walau bagaimanapun, penyatuan terakhir ini terbukti sukar difahami sehingga tahun 1945 lah. Apabila kedua organisasi Oneness Pentecostal ini bergabung untuk membentuk United Pentecostal Church International, UPCI dah, United Pentecostal Church International. Penggabungan kedua badan Oneness Pentecostal ini telah menyatukan 521 gereja, 521 masjid, kita 521 masjid gereja, 21 dah. Dia ada telah simbol UPCI, United Pentecostal Church International. Ada gambarnya tak? Logo United Pentecostal Church International yang tidak memiliki simbol salib seperti Kristen lain. Tak ada simbol salib, tak ada patung berhala, tak ada. Kepercayaan Oneness Pentecostalisme mempercayai bahawa Tuhan menyatakan diri dalam penciptaan sebagai Bapa, dalam ciptaan penebusan dosa sebagai Anak, dan dalam penciptaan kelahiran baru sebagai Roh Kudus. Dengan kata lain, akidah ini menyerupai akidah modalistik monarchianisme, yakni Oneness Christology, yang menegakkan kesatuan Tuhan dan juga ketuhanan Yesus. Mereka menganggap Tuhan menjadi satu ketika bekerja melalui cara atau manifestasi yang berbeza dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mengikut pandangan ini, semua ketuhanan difahami telah tinggal dalam Yesus dari penjelmaan. Ada juga ni. Istilah Bapa dan Anak kemudian digunakan untuk menggambar keperbezaan antara transcendensi Tuhan dan penjelmaan emanasi. Tetap ada lagi ni. Falsafah ni ada. Kepercayaan ini menyanggahi konsep Trinity yang diimani oleh majoriti penganut Kristian. Trinity percaya satu Tuhan yang menjelma dan tiga peribadi, iaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tiga dalam satu lah, kata. Berlainan dengan kepercayaan UPCI ini, yang percaya Bapa, Anak dan Roh Kudus hanyalah sebutan yang berbeza untuk peribadi yang sama. UPCI mengatakan bahawa doktrin Trinity adalah tidak benar. Selain itu, dalam UPCI juga percaya bahawa seorang harus bertaubat melalui pembaptisan dalam nama Yesus, yang mana ia bertentangan dengan konsep pembaptisan ajaran Arus Perdana yang menyebut nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Habisnya. Jadi ada unsur lagi ni, walaupun tak sebut ditolak Trinity, tapi ada unsur syirik juga. Ada unsur inkarnasi juga. Seterusnya, Iglesia Ni Cristo. Iglesia Ni Cristo. Ia bermula dari pengaruh kemasukan agama Kristian ke Filipina sewaktu penjajahan Perang Dunia Kedua. Selain Spanyol, Amerika juga turut menjajah negara Filipina. Bermula Spanyol, lepas tu Amerika. Di bawah penjajahan ini, gerakan misioneri Kristian sangat-sangat aktif di Filipina, sehingga berjaya memerutadkan ramai umat Islam di sana. Kita Alhamdulillah British ni tak macam mana, tapi Spanyol ni kuat, Kristian ni kuat. Jadi ramai yang murtad. Orang Islam, orang Melayu, Filipina ni orang Melayu lah. Asal-asalnya orang Islam ni ramainya. Selain itu, sentimen konflik ajaran Kristian yang juga turut berlaku di Filipina, yang mana misioneri Kristian Spanyol adalah Katolik, manakala misioneri Amerika majoritinya adalah Protestan. Jadi bertemu itulah, Kristian sama Kristian, mazhab lain. Spanyol Katolik, Amerika ni Protestan banyak. Situasi itu telah melahirkan perbalahan saling mendakwa mereka adalah aliran yang paling benar. Mazhab mereka adalah betulnya. Di celah-celah itulah lahirnya seorang lelaki bernama Felix Y. Manalo. Felix Y. Manalo pada 10 Mei 1886 di Taguig, Filipina. Dia dibaptiskan di gereja Katolik. Pada zaman remajanya, Manalo ada perasaan tidak puas hati dengan aliran Katolik. Pada masa yang sama, terdapat penumbuhan gereja bebas Filipina, juga disebut gereja Aglipayan. Gereja bebas Filipina ataupun gereja Aglipayan adalah titik perubahan pemikiran Manalo. Gambar Felix Y. Manalo, ada gambar dia. Pada tahun 1904, Manalo mula masuk aliran Methodist Episcopal Church
Methodist Episcopal Church, dan menjadi pastor. Tok guru lah situ tu, ustaz ni. Menjadi pastor untuk sementara waktu. Selain itu, Manalo juga cuba mendalami pelbagai denominasi Kristian, mazhab-mazhab Kristian ni. Yang ada termasuklah Presbyterian Church, Christian Mission, dan akhirnya adalah Seventh Day Adventist Church pada tahun 1911. Dia kaji dah. Kepelbagian aliran Kristian itu menyebabkan Manalo merasa tertekan dan membuat keputusan untuk meninggalkan aliran Seventh Day Adventist pada tahun 1913 dan mendakwa dirinya sebagai ateis dan agnostik. Siapa yang tak mengaku pelik ajaran ni, lah sekali tolak, tak percaya Tuhan. Pada bulan November 1913, Manalo mula mengasingkan diri bersama risalah sastra agama dan buku catatan di rumah rakannya di Pasir. Dia memerintahkan semua orang di rumah itu agar tidak mengganggunya. Setelah 3 hari dalam pengasingan, dia keluar dengan membawa doktrin-doktrin yang baru dalam Kristian dan mendakwa kebenaran ada padanya. Pada akhir tahun 1913, Manalo bersama isterinya pergi ke Punta, yang boleh nikah dia dah, Santa Ana, Manila, untuk mula menyampaikan ajarannya. Pada awalnya dia mendapat tentangan dalam kalangan orang Kristian. Akan tetapi kesungguhannya itu membuahkan hasil apabila semakin ramai orang mengikuti ajarannya. Pada 27 Julai 1914, dia mendaftarkan gerakan ajarannya itu sebagai Iglesia Ni Cristo. Baru dia daftar 27 Julai 1914. Iglesia Ni Cristo di Biro Perdagangan sebagai syarikat tunggal. Sebagai syarikat dia daftar. Manakala dirinya pula sebagai pemimpin pertama. Menjelang tahun 1924, Iglesia Ni Cristo telah mempunyai sekitar 3,000 hingga 5,000 pengikut di 43 atau 45 gereja di Manila dan 6 wilayah berdekatan. Gerejanya terus berkembang sehinggalah hampir keseluruhan Filipina. Jadi besar-besar gereja dia. Gambar bentuk Iglesia Ni Cristo di Filipina, besar gereja dia. Ketika kesihatan Manalo mulai merosot pada tahun 1950-an, anaknya Erano G. Manalo mula mengambil alih untuk memimpin gereja tersebut. Felix Manalo meninggal dunia pada 12 April 1963. Erano G. Manalo mula bergerak lebih aktif dengan menyebarkan gereja ini ke luar negara. Anak dia lah. Dia membuka gerejanya di Hawaii, San Francisco, United Kingdom, Kanada, Afrika Selatan, Itali, Israel, Greece dan banyak lagi. Pada tahun 1998, Iglesia Ni Cristo telah berjaya menubuhkan 543 gereja di 74 buah negara di luar Filipina. Ada gambar logo Iglesia Ni Cristo. Tak ada simbol salib. Ada. Kita tengok ni. Okey, kepercayaan. Iglesia Ni Cristo percaya bahawa Tuhan Bapa adalah satu-satunya Tuhan yang sebenar. Dan pencipta segala alam ni, Tuhan itulah. Iglesia Ni Cristo menolak kepercayaan majoriti Kristian yang beriman dengan konsep Trinity. Bagi mereka, sesiapa yang beriman dengan konsep tersebut adalah sesat. Iglesia Ni Cristo dilihat mengadaptasi fahaman Unitarianism. Hak memula sekali kita bincang. Mereka adalah golongan yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Akan tetapi mereka hanya mengimani bahawa Yesus adalah anak Tuhan dan orang tengah antara Tuhan Bapa dengan umat manusia. Kedudukan Yesus sebagai anak Tuhan itu dianggap sebagai ciptaan tertinggi. Ciptaan tertinggi Tuhan Bapa dari kalangan manusia dan menyangkal ketuhanan Yesus. Iglesia Ni Cristo juga percaya bahawa Roh Kudus adalah kuasa Tuhan dan juga bukan Tuhan juga. Lihat 2004 Encyclopedia of New Religions, Lion Publishing PLC, England, halaman 56. Iglesia Ni Cristo percaya bahawa Bible adalah satu-satunya kitab yang diturunkan oleh Tuhan. Oleh itu, Bible adalah satu-satunya asas bagi sumber kepercayaan dan amalan mereka. Tak saya kaji juga keluar dah. Tak kaji Bible saja. Bible itu hendaklah mengikuti kaedah penafsiran dibawa olehnya. Iglesia Ni Cristo percaya bahawa mereka adalah gereja paling benar yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Yang mana ajarannya telah dipulihkan pada akhir zaman oleh Felix Manalo. Mereka percaya bahawa gereja-gereja pada abad pertama sehinggalah abad keempat adalah murtad belaka kerana telah mengimani doktrin palsu, Trinity. Bagi Iglesia Ni Cristo, mereka mengatakan gereja murtad itu adalah gereja Katolik. Kafir ni mana. Dan mereka lah golongan yang memulihkan kembali ajaran Yesus yang telah diselewengkan oleh gereja sebelum ini. Ada logik juga yang kata. Okey, lepas tu seterusnya ke berapa dah? Kelima berapa dah? Keenam ke dah? Ada keenam dia ada Christadelphian. Ni ada mazhab yang tolak lah Trinity.
Christadelphian. Christadelphian adalah salah satu pecahan aliran Kristian yang berteraskan fahaman Unitarianisme yang juga merupakan aliran minoriti dalam Kristian. Gerakan ini berkembang di United Kingdom dan Amerika Utara pada abad ke-19 Masihi. Dia diasaskan oleh John Thomas yang merupakan seorang anti fahaman Trinity. Beliau telah mencipta nama Christadelphian yang berasal dari perkataan Greek untuk Christos dan saudara-saudara Adelphoi yang bermaksud saudara-saudara dalam Kris. Dia ada gambar logo Christadelphian yang juga tidak memiliki salib seperti aliran Kristian lain. Tak ada simbol salibnya. Ada buku, ada bulat macam bumi ni. Christadelphian Bible Mission. Sejarah je lah. John Thomas 1805 hingga 1871 merupakan seorang penganut Kristian yang sangat tekun mendalami pendidikan Kristiannya. Kuat baca kitab ni kata dah, mengaji kuat. Pada mulanya John Thomas cuba untuk menghindari isu-isu perpecahan aliran dalam Kristian. Mula-mula dia elok lah. Khilaf-khilaf ni cuba elok lah. Ini kerana England pada ketika itu telah menerima pelbagai aliran-aliran Kristian sama ada dari denominasi lama dan baru. Kristian di bila ni terbuka. Lah ni pun terbuka, Syiah ke Islam Sunni ke apa bebas nah. Ni ada gambar John Thomas. Pada masa yang sama John mula bersimpati kepada gerakan pemulihan Restoration Movement yang sedang pesat berkembang di Amerika Syarikat pada waktu itu. Gerakan ini mengajar bahawa perlunya reformasi dalam amalan gereja dengan hanya mengikuti apa yang diajarkan dalam Bible sahaja dan menolak segala kepercayaan selainnya. Jangan percaya ke Tok Guru lah. Tak bila Tok Guru jauh daripada dalil Bible tu. Dia suruh tolak lah. Hasil suara penentangan gerakan itu kepada gereja arus perdana telah membina semangat John untuk mula berfikir dan mula bersuara mengkritik apa-apa bentuk pertentangan amalan gereja arus perdana di England dengan apa yang difahami olehnya berdasarkan ajaran Bible. Yang mula kritik dah. Tengok dalil tak serupa ni. Tak serupa ni. Betul ni. Ngatik tahlil ni tak. Tak ada dah kitab Pak Mazhab. Tak ada. Kitab mana. Tak ada orang Melayu je. Begitulah. Jadi dia kritis lah. John mula membawa kefahamannya dengan perdebatan mengenai kepercayaan sebenar mengikut Bible dan membentuk komuniti sokongan kepada gerakannya. Pada Mei 1848 hingga Oktober 1850, komuniti Christadelphian di United Kingdom secara aktif. Bermula dari penjelajahan pertama, ceramah John Thomas. Ideanya disambut baik di Scotland. Pada tahun 1849, semasa lawatannya ke Britain, dia berjaya menulis sebuah buku bertajuk Elpis Israel. Elpis Israel di mana dia mengemukakan pemahamannya tentang doktrin utama bagi ajaran Bible. Di atas semangat mencari kebenaran ajaran Bible dan dengan misinya mengkritik kepercayaan Kristian arus perdana melalui tulisannya, dia menolak konsep Trinity yang diimani oleh orang-orang Kristian secara umum. John Thomas membawa gagasan fahaman Unitarianisme yang mengajar hakikat ketuhanan sebenar hanyalah satu saja, iaitu Tuhan Bapa, dan Yesus Kristus tidak setara dengan kedudukan Tuhan Bapa. Dengan kata lain, dia menolak konsep ketuhanan Yesus yang disamakan dengan Bapa seperti fahaman Trinity. John Thomas aktif dalam perbahasan dan juga penulisan jurnal dalam menyebarkan fahamannya. Sekitar tahun 1861 hingga 1865, dia telah mendapat sokongan yang terdiri dari kumpulan Baptist Believers, Royal Association of Believers, Baptist Believers in the Kingdom of God, dan Nazarenes dan Antipas. Ada sokongan itulah, banyaklah. Pada tahun 1864, John Thomas memilih untuk mendaftarkan pertubuhan yang dinamakan sebagai Christadelphian. Setelah itu, Christadelphians mula dikenali sebagai satu denominasi Kristian, mazhab Kristian yang memiliki pengikut tekun mempelajari tafsiran Bible menurut John Thomas. Pada tahun 1864, dia mula menerbitkan majalah The Ambassador of the Coming Age. Dan tidak lama kemudian ditukar kepada nama majalah The Christadelphian pada tahun 1869. John Thomas meninggal dunia pada tahun 1871 dan diganti oleh Robert Roberts. Dia terkenal selepas kematian John Thomas kerana berjaya menyusun struktur badan Christadelphian antarabangsa. Pada tahun 1989, Christadelphian mula berpecah kepada dua pula, iaitu Amended Christadelphian dan Unamended
Christadelphian. Setelah itu Christadelphian mula tersebar ke 120 buah negara di seluruh dunia. Okey, kepercayaan dia dah. Christadelphian percaya bahawa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu dan bapa orang-orang beriman semua sekali. Bukan bapa Nabi Isa dah. Semua orang beriman dah. Tuhan bapa adalah entiti yang terpisah dari anaknya iaitu Jesus Christ. Bagi Christadelphian, kedudukan Tuhan bapa adalah yang tertinggi dan Jesus adalah anak Tuhan yang merupakan ciptaan Tuhan dan bukanlah Tuhan. Christadelphian percaya bahawa Jesus adalah Mesias Yahudi yang dijanjikan. Ramalan dan janji disebut dalam perjanjian lama itu dipenuhi. Macam kita percayalah akidah turun Nabi Isa dah. Dia adalah anak manusia kerana dia mewarisi sifat manusia dengan kecenderungan untuk melakukan dosa dari ibunya. Dah dosa. Christadelphian juga menolak doktrin kewujudan Jesus seperti diimani oleh Kristian lain. Nur Muhammad ni pra-kewujudan Jesus tu ada Nur Muhammad. Tak percaya dah. Kristian dia tak percayalah. Kristian secara umumnya mempercayai bahawa Jesus itu telah ada bersama Tuhan Bapa dalam bentuk logos. Atau firman-Nya, Nur Muhammad lah ni. Dan lahir ke dunia menjadi anak Tuhan. Dulu Nur Jesus lah. Mari ke dunia Islam jadi Nur Muhammad. Logos tu lah dah. Christadelphian tidak menerima pandangan itu. Bagi mereka, Jesus yang tidak melakukan dosa itu merupakan pengorbanan anak Tuhan yang sempurna untuk membawa keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Mereka percaya bahawa Tuhan Bapa membangkitkan Jesus dari kematian dan memberinya keabadian dan dia naik ke syurga tempat kediaman Tuhan. Dia percaya kali salib tapi percaya mati lepas tu hidup semula naik ke langit lah. Orang Islam tak mati lah, tak kena bunuh. Dia akan naik ke langit lah. Manakala konsep Roh Kudus pula dianggap sebagai kuasa Tuhan yang digunakan dalam penciptaan dan untuk keselamatan. Mereka juga percaya bahawa frasa Roh Kudus kadang-kadang merujuk kepada fikiran Tuhan. Bergantung pada konteks di mana ungkapan itu disebut dalam Bible. Pada masa yang sama, mereka menolak pandangan yang mengatakan manusia memerlukan kekuatan, bimbingan dan kuasa dari Roh Kudus untuk dibimbing seperti mana yang dipercayai oleh kebanyakan Kristian lain. Jadi macam kena tapo ada bimbing ada Roh Kudus ni. Ada kuasa Roh Tuhan lah. Pandangan ini jelas menggambarkan mereka menolak secara menyeluruh konsep Trinity yang diimani oleh penganut Kristian Ars Perdana. Christadelphian menyatakan bahawa kepercayaan mereka didasarkan sepenuhnya pada Bible. Mereka menganggap Bible sebagai inspirasi dari Tuhan. Dan disebabkan itu mereka percaya bahawa Bible bebas dari sebarang kesalahan. Gitulah percaya dia. Dia masalahnya mereka tak kaji Islam. Kalau kaji Quran jauh lebih sedap, lebih menarik, lebih jejuk, hujah kuat. Tak ada pertentangan tu. Tapi gitulah setakat tu kaji ada. Kaji Bible saja pun tak akan jadi Trinity lah. Masalah percaya ketuk guru lah masalahnya. 100% ketuk guru tak ada dalil pun percaya juga. Gitulah masalah. Okay, Lalus del Mundo. Lalus del Mundo ni lain pula ajaran baru dah. Yang mana dia juga tolak Trinity lah. Lalus del Mundo adalah satu denominasi Kristian atau mazhab Kristian bukan berfahaman Trinity. Yang beribu pejabat di Guadalajara, Jalisco, Mexico dah. Guadalajara, Jalisco, Mexico. Lalus del Mundo mengamalkan satu bentuk teori restorasi yang berpusat pada 3 pemimpin mereka secara bergenerasi. Iaitu Aaron Joaquin Gonzalez 1894 hingga 1904. Lepas tu Samuel Joaquin Flores 1937 hingga 2014. Samuel Joaquin. Lepas tu dan Nason Joaquin Garcia 1909 hingga kini dah. Nason Joaquin Garcia yang dianggap sebagai rasul-rasul Jesus pada zaman moden ini. Gambar 3 generasi yang dianggap sebagai rasul Jesus pada akhir zaman ini. Tak tahulah. Rasul Jesus ni ataupun inkarnasi juga. Lalus del Mundo menggambarkan gerakan gereja mereka sebagai pemulihan agama Kristian primitif. Mereka tidak menggunakan salib atau sebarang imej keagamaan seperti patung atau sebarang simbol sebagai perlambangan kerana simbol salib dan patung itu dianggap sebagai elemen bercampur dengan amalan paganisme. Dalam Bible banyak kali sebut berhala-berhala, tiba-tiba Kristian umum ni nak boboh situ juga dah. Terang-terang Bible sebut berhala dah. Okey, ruang ibadat dalam gereja mereka ini memiliki dinding kosong dan tingkap yang lebar tanpa hiasan yang menonjol. Kita ni jangan jadi lebih teruk dari Kristian ni lah.
Ni bunyi Islam ada simbol capa lah dak. Tulisan banyak, corak banyak. Jangan gitu kosong lah masjid kita sepatutnya. Ahli wanita mereka mematuhi kod pakaian termasuk memakai skirt panjang. Dan menggunakan penutup kepala semasa dalam peribadatan. Pakai tudung lah. Dah. Pada masa yang sama, gereja ini tidak membenarkan wanita memegang jawatan kepimpinan dalam hierarki keagamaannya. Gambar wanita lalus del mundo yang mengenakan tudung di kepala. Pakai tudung belakang dah. Lalus del mundo mengajar bahawa tidak. Gitulah Kristian pun asal-asalnya sunat. Tapi lepas tu dia sesak. Gitulah asal tu dia pakai tudung dah. Tu apa? Gereja dia penderitina dia, perempuan dia tu pakai tudung. Memang asal begitulah. Lepas tu jadi seksi apa. Gitulah dia bid'ah hasanah. Lalus del mundo mengajar bahawa tidak ada keselamatan di dunia antara kematian Rasul terakhir Epaphras John sekitar 96 Masihi dan perlantikan kerosakan Aaron Jacquin pada tahun 1926. Pengikut mereka percaya bahawa gereja itu sendiri diasaskan oleh Yesus sendiri kira-kira 2000 tahun dahulu lagi. Dan selepas kematian para Rasul Hawariyun. Bagi Rasul Hawariyun pembantu sahabat-sahabat Nabi Isa. Mereka juga percaya gereja telah menjadi rosak dan tidak asli lagi. Lalus del mundo mendakwa bahawa melalui Aaron Jacquin, ia adalah Rasul yang membawa pemulihan gereja Kristian primitif yang hilang semasa pembentukan gereja Katolik. Mereka mendakwa keselamatan, salvation boleh dicapai, penghambaan boleh dicapai dalam gereja mereka dengan mengikuti ajaran berdasarkan bimbingan Bible lah. Dengan tafsiran dari pemimpin mereka. Nak sesat tak boleh sesat, kena ikut Bible, mengikut tafsiran mereka. Lalus del mundo percaya para rasul di kalangan mereka dipilih secara langsung dan dihantar oleh Tuhan untuk mengkhabarkan kehendak Tuhan dan keselamatan. Mereka percaya bahawa Aaron Jacquin dipanggil oleh Tuhan untuk memulihkan gereja Kristian primitif. Aaron Jacquin digantikan oleh anaknya Samuel selepas kematiannya pada tahun 1964. Yang terakhir telah digantikan oleh anaknya pula, Nathan, selepas kematian cucunya pada tahun 2014. Walaupun kepimpinan gereja kekal dalam keluarga Jacquin sejak penubuhannya, Lalus del mundo mendakwa bahawa penggantian kuasa kerasulan itu adalah melalui panggilan Tuhan juga. Bukan dengan pertanian darah. Walaupun Hanuk pada Hanuk lah. Tu dah. Menolak Trinity. Lalus del mundo menolak doktrin Trinity dan menganggap ia sebagai ajaran tambahan zaman kemudian kepada teologi Kristian. Maksudnya bid'ah hasanah ni. Trinity ni bid'ah hasanah dan Kristian dah sekali dia sesak barang. Mereka percaya kepada konsep Tuhan yang satu dan universal dan kepada Yesus Kristus yang merupakan anak Tuhan dan juruselamat dunia dan bukannya sebahagian daripada Trinity. Tuhan itu satu universal, Yesus Kristus anak Tuhan juga, tapi juruselamat dunia dan bukan tiga dan satu lah. Walaupun mereka menganggap Yesus tidak setara dengan Tuhan Bapa, tapi mereka masih menganggap dalam diri Yesus memiliki nilai ketuhanan, iaitu membawa perintah Tuhan. Selain daripada aliran Kristian yang menolak penuhanan Yesus, masih banyak lagi aliran-aliran yang lain yang menyanggahi konsep Trinity seperti aliran Binitarianisme. Binitarianisme yang meletakkan Yesus dan Tuhan Bapa sahaja sebagai kedudukan Tuhan tertinggi, seperti denominasi United Church of God dan Living Church of God. Tapi dia dua lah, bukan tiga, dia berdua. Tapi ni Tuhan tidak satu lah. Gambar Herbert W. Armstrong, tokoh yang popularkan fahaman Binitarianisme ni. Selain itu ada juga aliran Tritisme yang mengatakan Tuhan itu ada tiga dalam bentuk berasingan, bukan satu beridentiti tiga seperti Trinity. Yang diimani oleh denominasi Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Mormon. Mormon ni dia tak panggil Trinity tapi beridentiti tiga. Bukan tiga dan satu pecah tiga gitulah. Gambar Joseph Smith, pengasas gereja Mormon yang membawa fahaman Tritisme bukan Trinity. Malah ada juga aliran yang beriman kepada konsep Trinity dan menambah satu lagi kedudukan konsep Tuhan, itu Tuhan Ibu, seperti diimani oleh denominasi World Mission Society Church of God, WMSCOG. World Mission Society Church of God. Gambar Ah Sang Hong kiri dianggap sebagai Yesus kedatangan kedua, inkarnasi. Dan Janggil Ja kanan mendakwa dirinya sebagai ibu Tuhan dalam gerakan World Mission Society of God. Ada Tuhan ibu pula ni nak. Ibu Tuhan macam mana. Krisis status penuhanan Yesus dan status akidah Trinity ini adalah satu polemik
yang tidak berkesudahan dalam sepanjang sejarah Kristian. Bermula dengan pengaruh sekeliling yang hidup bersama-sama dengan masyarakat berfahaman panteisme, paganisme dan falsafah. Rom dulu Sehinggalah ia memberi kesan kepada pengaruh ajaran tauhid yang diturunkan kepada Yesus. Sebab cara falsafah Yunani macam-macam lah. Fitnah, ujianlah menuhankan Yesus adalah kunci fitnah terbesar yang pernah berlaku dalam sejarah manusia. Kerosakan demi kerosakan merebak sehinggalah pelbagai bentuk ajaran yang menyeleweng muncul hasil dari fahaman tersebut. Bagi topik berkaitan aliran sesat di bawah Kristian ini, penulis ada mengupas secara mendalam di dalam buku 60 Agama Baru di Malaysia terbitan NHA Publication yang menunjukkan gerakan sebegini telah bertapak aktif dalam negara kita. Negara ini pun kita pun mari pokok ni pokok Kristian itulah agama baru dalam Kristian. So, masalah tak saya kaji Quran. Kalau kaji Quran jauh lebih menarik berbanding dengan Kristian Okay, rumusan penamak kesimpulan penamak. Penuhanan Yesus merupakan san jelas dari pengaruh batiniah dan falsafah yang menyerap ke dalam agama Yahudi Kristian pada zaman awal perkembangan mereka lagi. Tanpa falsafah dan fahaman gnostikisme, Tuhan dalam alam ni adalah sukar untuk menjustifikasikan alam dan Tuhan Ada sukar untuk menjustifikasikan penuhanan Yesus jika hanya sekadar menurut Bible semata-mata. Tengok Bible tak jadi Trinity Oleh sebab itu orang baca Bible, dia nak kembali pada Bible, dia tolak Trinity Terutama jika merujuk pada perjanjian lama dan gospel-gospel yang terawal seperti Markus, Lukas dan Matius. Markus, Lukas dan Matius ni tiga yang awal ni memang tak nampak Trinity memang nampak Tuhan tu Esa Kesan jelas kemasukan fahaman batiniah, gnostikisme dan falsafah ini terlihat jelas apabila terselitnya Injil menurut Yohanes Gospel of John dan peranan Saint Paul dalam menyebarkan agama Kristian, termasuk surat-suratnya yang dijadikan sebagai lembaran kitab suci dalam Bible. Surat dia bukan surat Nabi Isa Surat dia jadi Bible, bukan surat sahabat-sahabat Nabi Isa, bukan Hawariyun dia. Dengan apa yang berlaku terhadap musibah pengaruh fahaman batiniah, batiniah pun sama dengan falsafah yang pengalaman rohani dia tu sekali berasa bersatu dengan Tuhan, inkarnasi ke apa konsep yang sama dengan falsafah. Pengaruh fahaman batiniah dan falsafah kepada Nabi Allah Isa, ia cukup menjadikan Muslim supaya lebih sensitif dalam memerangi akidah batiniah yang telah dinamik dengan fahaman sufi falsafi. Jadi Islam ni dipanggil sufi falsafi. Konsep Nur Muhammad ke apa tu wadah terujuk memang betul konsep falsafah di bahasa Arab kan. Jadi Islamik lalu bunyi bahasa Arab dasar Islam lalu sebabnya berbahasa Arab. Sekarang ini mereka jelas membaluti diri mereka dengan konsep Nur Muhammad dan hakikat Muhammadiyah. Tok guru kita kan ada sangka baik Nur Muhammad, padahal benda tu bahaya, memang betul-betul falsafah. Kalau kaji Tok guru pondok tak kaji tak berasa Kalau dia kaji falsafah Yunani, falsafah Hindu, falsafah apa, memang kita tengok sama saja konsep je. Platonisme dan konsep Tuhan dalam alam ni betul-betul serupa dengan buku-buku Yunani dulu Konsep Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah sama yang bertunjang kepada fahaman wahdatul wujud. Wujud yang satu, alam dengan Tuhan ni sekali tak berpisah, tak bertempat Tuhan. Tidak di luar alam, tidak dalam alam. Istilah tu nampak sangatlah memang ajaran tu jika dibandingkan dengan akidah wahdatul wujud atau martabat tujuh dan diletakkan bersebelahan dengan konsep limpahan emanasi faid, gnostikisme dari monad dan pleroma melimpah kepada martabat Ayon, Sofia dan Demesh, betul-betul sama. Kita banding martabat tujuh hukum martabat akal gapo betul-betul serupa dengan falsafah macam-macam terjemahan saja, ditukar istilah saja. Jika dalam Neoplatonisme pula martabat kewujudannya adalah bermula dari the one, Platonisme the one melimpah kepada martabat nous, world soul dan sense world, alam fizikal Kita akan mendapati melalui akidah-akidah seperti inilah ia akan membawa kepada akidah monisme. Yang mengimani bukan lagi wujudnya satu Tuhan, tetapi memahami hakikatnya semua sekalinya adalah kesatuan Tuhan, wahdah, yang berasal dari satu sumber titik yang sama Jadi semua tu wahdatul wujud, satu kewujudannya. Semua tu Tuhan belaka Dari fahaman ini juga akan membawa kepada beberapa bentuk praktis universal yang dikongsikan oleh penganut batiniah seluruh dunia. Iaitu pertama, percaya konsep inkarnasi.
Tuhan atau roh tertinggi menjelma ke dalam bentuk manusia dah. Masuk dalam manusia, masuk dalam poket, masuk dalam gapo dah. Yang kedua, mendakwa dibimbing oleh Tuhan, entiti tertentu secara langsung walaupun entiti itu tidak hidup pada zaman tersebut. Dibimbing Tuhan, kata dah. Yang ketiga, pluralisme agama dah. Apa ni akan berasa semua agama tu betul dah. Dah. Semua ni kena bersangka baik, kena bertoleransi gitulah. Di pluralisme agama ni lah. Sebab apa? Sebab ada ajaran ni, batiniah ni. Safa-safa. Yang keempat, meditasi atau pertapaan yang akan diberi istilah tertentu dah. Tapa ni, yoga ke apa. Semua ada. Sufi pun ada. Kristian pun ada. Hindu, Buddha pun ada. Semua ada untuk meditasi dah. Tapa. Sering berbicara mengenai roh dan merendahkan jasad. Itu perangai batiniah. Yang keenam, menekankan konsep beragama dengan rasa atau pengalaman peribadi dalam bertuhan, gnosis. Dia berasa pengalaman rohani. Dia sibuk berbincang tentang perasaan hati, perasaan rohani, pengalaman rohani. Tapa, yoga, agapa dah. Yang ketujuh, penyelewengan makna dan penolakan hukum syariat. Kesemua masalah di atas ini telah dibentangkan berlaku secara tersusun di dalam sejarah agama Kristian, sehingga boleh berdirinya akidah menuhankan Yesus. Soalnya, adakah kita akan membiarkan fahaman sebegini menyerap masuk juga ke dalam dunia Islam? Dalam Kristian masuk. Siapa Nabi Isa dituhankan? Dulu Nur Nabi Isa lah, Nur Isa lah. Sekarang Nur Muhammad. Betul-betul sama. Walaupun hakikatnya ia sudah berlaku dalam cabang-cabang aliran sesat dalam Islam, seperti mana pengaruh batiniah ke atas Syiah, Ismailiyah, Druza, Yarsani, Yazdani dan Alawi. Semua tu masuk fahaman batiniah ni. Yang mempunyai pengaruh batiniah yang sangat menebal di dalam aliran mereka. Mengaku Islam lakon ni. Tujuh perkara yang disenaraikan sebelum ini turut menjadi pegangan mereka. Itulah tujuh kali kita bincang sebelum ni. Umpamanya dalam Druza. Mereka mengimani bahawa Khalifah Imam Fatimiyah di Mesir, Syiah Fatimiyah Mesir, bernama Al-Hakim bi'amrillah adalah penjelmaan Allah di dunia, inkarnasi. Tuhan menjemur ke bentuk Al-Hakim bi'amrillah, Khalifah dia. Begitu juga dalam aliran Yarsani mendakwa Sayyidina Ali adalah inkarnasi Allah di dunia. Syiah. Gambar-gambar banyak di Iran ni, gambar Sayyidina Ali tu Tuhan dia lah, patung berhala Syiah ni. Gambar ilustrasi Al-Hakim bi'amrillah, kiri yang dianggap sebagai inkarnasi Allah di dunia oleh Drus. Manakala ilustrasi Sayyidina Ali kanan juga dianggap inkarnasi Allah oleh Yarsani, oleh Syiah. Kali ini fahaman yang sama cuba di Iran bertimbul gambar ni. Kali ini fahaman yang sama cuba diserap masuk ke dalam dunia Sunni dengan akidah mahu menuhankan Nabi Muhammad SAW melalui akidah Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah. Allah bilamin Muhammad bilamin Allah kata dah ni dengan berpaksikan akidah wahdatul wujud, asalnya satu alam semua sekali, jadi Muhammad sekali di Nur Muhammad, limpahan Tuhan. Zat Tuhan yang menitis, yang keluar daripada zat Tuhan, merok gapo tak berumpa anak kita juga orang kita dulu tak tahulah, kita anggap dia tidak percaya terus lah. Tapi masalah dia terpengaruh tahulah kafir sungguh lah, buku tak tahu tentang mana dah kita. Adalah tidak keterlaluan untuk dikatakan akidah wahdatul wujud ini adalah versi gnostikisme yang pernah merosakkan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa. Serupalah. Kalau kita percaya, kita sangka baik dengan ajaran ini, serupa akan berlaku kepada ajaran Nabi Isa jadi Kristian yang Trinity lah, jadi Trinity. Malah dalam sebahagian gerakan menyeleweng seperti Barelvi yang diasaskan oleh Ahmad Reza Khan Barelvi di India. Mereka mendokong akidah Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah sehingga ke tahap menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah SWT. Isra' Mi'raj ni kata kita jumpa tengok Allah, muka Nabi Muhammad gitu lah, anggaplah. Jadi Muhammad dan Allah ni sama. Allah Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Serupa nak ajaran ni lah Syihab, serupa dah. Bakal serba hijau silap saya dah. Jadi tahulah mari Malaysia ni adakah pengaruh dia, dia hebat dia bukan macam orang lain, ada ngapa Quran juga dah. Tapi percaya Allah Muhammad itu Allah. Dia ada ulama tafsir Quran tebal-tebal berjilid-jilid, perlu jilid ni. Dia ada tafsir, tahulah ada syarah Sahih Bukhari pun ada. Jadi bukan bahaya ni .
Malah ada di antara pendokong faham ini membawa konsep bahawa penjelmaan Allah SWT itu merupakan penjelmaan di martabat yang rendah. Kerana sebelum Allah adanya Hu. Dia yang merupakan awal mutlak, yang mana disebut juga syahadah ruh, di mana tempat ruh berpadu sebagai satu. Ada Hu tu. Syahadat ruh lah. Ruh bersatu sebagai satu, jadi ruh ada konsep tadi lah. Ruh satu, tu monad lah. Dia akan pecah-pecah jadi masuk dalam manusia menatih apa dah. Jadi sama. Konsep falsafahnya sama dah. Ruh itu tidak diceritakan, tapi ruh itu adalah sebahagian dari Hu. Dan ruh itu juga dipanggil sebagai Nur Muhammad. Itu zikir Hu tu lah. Ada unsur ni lah. Dia kata sangka baik Hu boleh zikir Hu, Sebenarnya betul-betul unsur Hu ni lah. Ada pula dalam kitab Al-Buni lah. Zikir yang ada unsur sihir lah. Untuk panggil jin ke apa, dia panggil Hu, gitu dah. Okay, martabat seterusnya adalah martabat Ahmad. Dah. Di mana waktu Allah sedang menciptakan alam sehinggalah lahirnya Muhammad. Mula Ahmad jadi Muhammad dah. Di sini mereka menerangkan konsep Muhammad awal dan Muhammad akhir. Serupa dengan batiniah, serupa dengan ajaran Barawi, serupa dengan ajaran tarikat-tarikat yang pelik-pelik termasuk nasihat dah. Pada realitinya itulah akidah batiniah yang menyeleweng, yang diberi istilah Islamik seakan-akan benar dah. Nampak macam Islamik lah. Ada dasar Islam dah. Al-Quran sunnah ijma' qiyah dia katalah. Tapi gitulah cara Al-Quran sunnah dia tu. Muhammad awal, Muhammad akhir dah. InsyaAllah penulis akan mengupas lebih lanjut perbahasan ini dalam penulisan yang akan datang yang bertajuk Kabbalah, Gnostikisme dan Wahdatul Wujud, Akidah Batiniah Merosakkan Tauhid. Buku lain. Nak buku ni tebal sangat. Berbalik kepada apa yang berlaku kepada agama Kristian, kesannya sehinggalah ke hari ini masih munculnya gerakan Kristian yang menolak ketuhanan Yesus. Sekadar untuk perbincangan, andainya tanpa turunnya Al-Quran yang menolak penuhanan Yesus, nescaya dari kalangan Kristian itu sendiri mereka akan tetap saling berbalah mengenai statusnya, sehinggalah muncul kekeliruan demi kekeliruan. Akan tetapi Al-Quran turunkan untuk menjelaskan kekeliruan itu yang hakikatnya baginda adalah seorang manusia yang dilantik menjadi Rasul dan baginda bukanlah Tuhan. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang bermaksud, demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah Al-Masih ibn Maryam. Padahal Allah Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Bahawasanya siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan padanya syurga, dan tempat kembalinya ialah neraka. Dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim. Surah Al-Ma'idah ayat surah ke-5 ayat 72. Katakanlah, wahai orang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang turunkan kepada kami Al-Quran, dan kepada apa yang turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa Taurat dan Nabi Isa Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan antara seorang dari mereka sebagaimana yang kamu Yahudi dan Nasrani membeza-bezakan nabi lah. Dan kami semua adalah Islam. Kami semua adalah Islam, berserah diri dan tunduk kepada Allah semata-mata. Surah Al-Baqarah ayat 136. Selain itu Allah SWT secara tegas berfirman menafikan baginda sebagai anak Tuhan. Menafikan kepercayaan Trinity yang mengatakan Allah, Yesus dan Rohul Kudus adalah satu. Dan Allah menegaskan bahawa Isa adalah seorang Rasul. Yang bermaksud, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar sahaja. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, pemimpin lah, ketua dah, adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimahnya yang disampaikannya kepada Maryam, Ruh Kudus lah, dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Surah An-Nisa ayat 171. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga Tuhan. Padahal tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 73. Ayat 73 dah. Dengan penegasan yang Allah SWT nyatakan dalam Quran ini, sudah cukuplah bagi Muslim untuk menuntut agar imej dan status baginda yang dituhankan itu perlu dijernihkan kembali.
Dan di sinilah dakwah itu perlu berlangsung. Jadi kita dakwah kita nak ajak orang Kristian masuk Islam jugalah. Tidak menuhankan Nabi Isa dah. Kesian dia dah menuhankan Nabi Isa. Begitu juga kita pun berjuang berdakwah untuk mengelak masyarakat kita Melayu ni menuhankan Nabi Muhammad pula dah. Tersebar banyak dah video-video klip ni, TikTok. Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah dah. Penegasannya Allah firmankan ini adalah bukti bahawa urusan mengenai Jesus atau Nabi Isa itu adalah urusan bagi umat Islam juga. Umat Islam menyayangi baginda Nabi Isa sebagai seorang Rasul, dia diutuskan oleh Allah SWT dan bukan sebagai bentuk ketuhanan. Semoga kepuasan buku ini boleh menjadi pemangkin kewaspadaan kita semua terhadap ancaman akidah dari fahaman falsafah dan fahaman batiniah. Serta pada masa yang sama menjadi pemangkin pada semangat dakwah Islamiah kepada rakan-rakan kita dari kalangan Kristian yang telah mengimani perkara yang salah. Kita kena dakwah lah. Cinta sayang kita pada mereka, pada orang Kristian ini dibebani dengan tanggungjawab untuk menyampaikan mesej kebenaran ini. Kita kena sampaikan kesian orang Kristian. Semoga Allah SWT menerima segala perkara baik dalam segala usaha kita lah dalam menegakkan tauhid, segala perbuatan baik kita dalam usaha menegakkan tauhid dan melakukan dakwah ini, segala amalan. Menerima segala amalan baik kita dalam usaha menegakkan tauhid dan melakukan dakwah ini. Allahumma amin. Ustaz Ahmad Iqra Muhammad Nur dan Ustaz Amirul Ashraf Fazil 2022. Wallahu a'lam, setakat itulah. Banyaklah rujukan bibliografi ni Al-Quran Mushaf Malaysia Rasul Osmani, Profesor Hamka 953 Tafsir Azhar PT Panjimas Jakarta Indonesia, Holy Bible 2004 NSRV New Revised Standard Version. NSRV itu New Revised Standard Version, Hendrickson Publishers USA. JPS tu Jewish Publication Society of America Tanakh USA. Ni buku buku Taurat mengikut tu lah. Tanakh, buku Yahudi dah. Alkitab Berita Baik 2001 Bible Society of Malaysia Selangor Malaysia. Ada dah. Hans Christian Andersen 2020 The Story of a Mother. Lihat Schaeffer P20 2020 To Gods in Heaven translated by Alison Brown, Princeton University Press, United States of America. Garrett SR 2008 No Ordinary Angel, Yale University Press, United States of America. Segel AF 2002 To Powers in Heaven, Braille, United States of America. The William Davidson Digital Edition of the Quran No Talmud with commentary by Rabbi Adin Ibn Israel Stanislaus. Josephus F. 1805 Antiquosites of the Jews translated by William Winston A.M. Auburn and Buffalo John A. Beardsley, book 18. Philo 985 Philo in 10 volumes and 2 supplementary volumes, volume berapa ni? 8. English translation by F.H. Colson and J.H. Whittaker, Harvard University Press, Great Britain. Kelly J.N.D. 1998 Early Christian Doctrines 4th edition. Adam and Charles Black, Great Britain. Radish M.G. 1907 Introduction to the Gospels, Abingdon Press, US. Hakkinen S. 2005 Abionites, A Companion to 2nd Century Christian Heretics. Edited by Antti Marjanan and Petri Lohmanen, Brill, Netherlands. Martin D.B. 2012. New Testament History and Literature, Yale University Press, United States of America. Don James D.G. 2016 The Apostle of the Heretics, Paul Valentinus and Marcion in Porter, Stanley E. Yoon, David X. Paul and Gnosis, Brill. Radish M.G. and Introduction to the Gospel, lihat The Radish M.G. 1997. And Introduction to the Gospel, Abingdon Press, US. Harris S.L. 2011 Understanding the Bible, 8th edition, McGraw-Hill, United States. Dick Everett and 1994 William Miller and the Advent Crisis, Berrien Springs, Andrew Christie Press. Artikel Watchtower, terbitan Januari 1995, bab Modern History of Jehovah's Witnesses. John Squires 2004 lah, A Handbook of the Christian Faith, Bethany House, USA. Dr. Michael Willett Newhart 2001 Word and Soul, A Psychological, Literary and Cultural Reading of the Fourth Gospel, Liturgical Press, USA, halaman 107. Lihat Paul and Anderson 2011 The Riddles of the Fourth Gospel, Introduction of John, Fortress Press, USA. 2004 Encyclopedia of New Religious, Lion Publishing PLC, England, Craig W.L. 2016.
Doctrine of God Trinity Part 5, The Historical Survey Transcript, https www.reasonablefaith.org. Internet Encyclopedia of Philosophy, keyword Philo of Alexandria, https iep.utm.edu.philo/philo/ 1998, a New American Standard NAS exhaustive concordance, the Lockman Foundation, California, retrieved from Bible Hub, https //biblehub.com Greek/3439.htm. Lihat website Jehovah's Witnesses, Why is Jesus called God's Son, www.jw.org. Habislah, itulah bibliografi, rujukan-rujukan dalam penghasilan buku ini lah. Wallahu alam, itulah kesimpulannya, bahayanya konsep batiniah dan falsafah yang boleh merosak, dia telah merosakkan ajaran Kristian dan Nabi Isa tu. Konsep tauhid asal rosak kerana aliran falsafah yang masuk ke dalam dunia Kristian dan sekarang ni masuk dalam dunia Islam. Mesti berhati-hati. Ramailah budak-budak muda, keluarga, satu keluarga, Allah Muhammad Allah. Betul, benda-benda yang sama berlaku dalam ajaran Kristian. Setakat itu saja. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakum bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.